Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Sebelum aku mulakan cerita rabat seram pemandu van jenazah ni, apa kata korang subscribe channel ni dan tekan loncengnya sekali supaya aku lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang guys. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to the story. Kisah yang berlaku kepada Haji Lokman ni bukan nama sebenar tau. Dengan kawan dia yang bernama Hashim terjadi semasa mereka nak menghantar jenazah seorang kanak-kanak ke Kelantan guys. Pada satu malam, Haji Lokman dengan kawan dia Hashim telah diminta untuk menghantar jenazah seorang kanak-kanak lelaki ke Kelantan. Kanak-kanak tu meninggal disebabkan demam panas. Keluarga arwah nak jenazah sampai ke Kelantan pagi itu juga. Malam tu Haji Lokman periksa kenderaan dulu sebelum bertolak. Maklumlah untuk ke sana mengambil masa 7 atau 8 jam juga. Lebih kurang pukul 9 malam guys, Haji Lokman bertolak ke Kelantan. Dua buah kereta ahli keluarga ada di depan. Jenazah pula tidak ditemani oleh sesiapa. Kereta yang dipandu oleh keluarga arwah memang bawa laju guys. Beberapa kali Haji Lokman ni bagi lampu tinggi sebagai isyarat untuk memperlahankan kenderaan dia. Jalan ke Kelantan pula bukannya highway macam tempat lain. Jalannya bengkang-bengkok. Ada kalanya bila Haji Lokman bagi isyarat, mereka memperlahankan kenderaan, dan ada kalanya mereka terus je jalan. Mungkin mereka nak cepat sampai ke kampung kot. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka semua berhenti dekat sebuah kedai makan di Kuala Lipis untuk menghilangkan penat. Makanan dan minuman pun dipesan. Ngantuk sangat bang, tu yang berhenti dulu. Sepanjang hari kat hospital, kata ayah arwah. Oh, patutlah laju semacam je, balas Haji Lokman. Kalau bawa perlahan lagi mengantuk, kata bapa arwah sambil habiskan air dia. Kalau abang tak sempat kejar, kita jumpa dekat Gua Musang, sambungnya lagi. Haji Lokman anggukkan kepala. Selesai minum, mereka meneruskan perjalanan. Kereta yang dipandu oleh keluarga arwah terus memecut laju guys. Hashim, kawan Haji Lokman, hanya tersenyum je. Ngantuk sangatlah tu kot. Nak cepat, lain pula yang jadinya nanti, kata Hashim. Ish, kau ni tak baik cakap macam tu, balas Haji Lokman. Malam tu tak banyak kereta. Sesekali je mereka berselisih dengan lori kontena yang bawa barang. Gelapnya kawasan ni, kata Haji Lokman. Kenapa? Takut gelap ke? Soal Hashim. Tak adalah, gelap-gelap macam ni nak bawa laju pun tak berani. Aku pun tak biasa dengan kawasan ni, balas Haji Lokman. Kawasan gelap macam ni biasanya banyak hantu yang berkeliaran, kata Hashim. Ish, kau ni tengah macam ni duk cerita mengarut. Aku tak takut sangat hantu. Yang aku takut kalau ada perompak, balas Haji Lokman. Siapa nak rompak van jenazah? Tapi kalau hantu sukalah, balas Hashim sambil ketawa. Haji Lokman tahu kawannya tu memang suka bergurau. Dah lama dikenal si Hashim ni. Kalau berborak ada je modal nak mengusik orang lain. Sampai di satu kawasan berbukit, dari jauh lagi Haji Lokman nampak lampu merah berkelip-kelip guys. Macam lampu kereta yang tengah berhenti. Dia memperlahankan van. Bila semakin dekat, didapati kereta tu milik keluarga arwah. Tapi yang peliknya, kedua-dua kereta tu berhenti dekat tengah jalan guys. Bila jarak semakin dekat, Haji Lokman tekan horn beberapa kali. Bertambah peliknya lagi, horn dah tekan berkali-kali, tapi kereta keluarga arwah masih tak bergerak. Satu lagi, kalau kereta ada masalah, kenapa mereka tak keluar dari kenderaan? Bila Haji Lokman nak turun dari kereta, tiba-tiba Hashim tarik tangan dia guys. Tuh, kata Hashim sambil memuncungkan mulut dia. Terkejut Haji Lokman bila ternampak satu lembaga berwarna hitam tengah melintang dekat tengah jalan tu guys. Macam tengah berbaring. Kepalanya berada di hujung bukit, manakala badannya di tengah jalan guys. Matanya kuning bersinar. Apa benda tu? Soal Haji Lokman spontan. Hashim bagi isyarat supaya Haji Lokman diam. Mulutnya pula terkumat kamit baca ayat kursi. Haji Lokman terpaku guys. Tak pernah dia jumpa makhluk macam tu sebelum ni. Tapi muka makhluk tu tak jelas sebab kawasan tu gelap sangat. Lama juga mereka dekat situ guys, lebih kurang 15 minit. Waktu tu pula tak ada kereta lain yang lalu dekat kawasan tu kecuali mereka je. Selepas lama berbaring, perlahan-lahan makhluk tu bangun, kemudian berjalan masuk ke dalam hutan berdekatan. Terkejut Haji Lokman, makhluk tu kurus dan sangat tinggi guys. Hilang je makhluk tu dalam hutan, Haji Lokman terus pecut vannya. Kaki dan tangannya terasa sejuk. Jantung dia berdegup laju guys. Apa tadi tu? Soalan Haji Lokman lepas hampir 10 km tinggalkan kawasan tu. Entah, tapi aku rasa tu hantu galah, jawab Hashim. Itulah kau, cerita hantu sangat. Kan dah kena, nasib baik tak ada apa-apa, kata Haji Lokman. Sepanjang hidupnya Haji Lokman tak pernah jumpa hantu guys. Hanya dengar cerita je. Malam tu lah kali pertama dia terjumpa hantu. Itu pun tak berapa jelas. Nasib baik hantu tu tak muncul depan mata. Kalau tak sampai Kelantan kita malam ni, kata Haji Lokman. Mereka sampai lebih kurang pukul 5.30 pagi. Selepas menurunkan jenazah, Haji Lokman minta diri. Sebelum pulang, dia bertanya kepada ayah arwah, makhluk apa tadi? Saya rasa hantu galah. Waktu saya sampai situ, saya nampak makhluk tu memang dah ada dekat situ. Ngeri rasanya. Sepanjang saya balik ke Kelantan, inilah pertama kali saya jumpa, kata ayah arwah.
Dalam perjalanan pulang, hari dah pun cerah. Cuma bulu roma je tak semena-mena berdiri masa lalu kawasan tersebut. Seram juga Haji Lokman bila terkenangkan makhluk yang dia jumpa malam tu. Apa hantu galah guys? Korang pernah jumpa hantu galah ke? Dengar cerita pernah ha? Kalau korang pernah jumpa hantu galah, cuba korang komen dekat bawah. Cuba ceritakan dekat aku. Syok juga dengan cerita hantu galah ni. Tengah hari tu, Udin, bukan nama sebenar tau, diminta oleh pihak hospital untuk menghantar jenazah seorang wanita berusia awal 30-an ke Perak guys. Dia ditemani oleh salah seorang sahabatnya bernama Ali yang merupakan pembantu perubatan di hospital tersebut. Mengikut cerita yang Udin dengar, jenazah tersebut telah disimpan hampir 2 minggu dalam bilik mayat sebab ada pertikaian antara beberapa pihak berhubung status si mati yang agak mengelirukan. Melalui beberapa sumber yang Udin dengar dan percaya, arwah meninggal dunia akibat mengambil dadah secara berlebihan di rumah sewanya di Kuala Lumpur. Sebelum tu, arwah dikatakan berparti dengan kawan-kawannya. Tapi setelah dilihat tidak sedarkan diri, arwah dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Arwah menemui ajalnya ketika dalam perjalanan ke hospital guys. Dan ketika mayatnya ingin dibedah siasat, doktor yang bertugas telah terlihat beberapa lukisan tatu yang banyak tertera di anggota badannya. Pihak hospital menghubungi keluarga arwah di kampung untuk memaklumkan berita tersebut dan meminta mereka datang untuk mengenal pasti jenazah. Setelah ibu bapa arwah datang ke hospital untuk sesi pengancaman, mereka mengesahkan jenazah tersebut memang merupakan anak mereka. Tapi pihak hospital terpaksa menangguhkan dulu proses membawa pulang jenazah tersebut kerana ada beberapa perkara lain yang perlu disiasat, terutamanya bila mengetahui arwah tinggal bersama rakan-rakan yang bukan Islam guys. Mereka bimbang kalau arwah sudah menukar agama. Setelah semuanya selesai dan berpuas hati, jenazah pun dibawa masuk ke dalam van jenazah. Udin memandu kenderaan jenazah petang tu dalam keadaan yang cukup tenang guys. Walaupun perjalanan kali ini agak jauh, namun situasi begini dah menjadi asam garam dalam kehidupan Udin kerana sejak ditugaskan sebagai pemandu van jenazah, setiap ceruk dia dah pergi guys. Lagipun kebiasaannya setiap perjalanan Udin akan ditemani oleh sahabat baik dia, Ali. Jadi tak rasa takut, bosan ataupun mengantuk sebab Ali memang pandai berceloteh. Ada je topik nak dibualnya sehingga kan ada kalanya mereka terlupa ada jenazah dekat belakang. Udin pasang ayat-ayat suci Al-Quran dalam kenderaan sambil berbual-bual kosong dengan Ali. Walaupun jam baru pukul 4 petang, tapi langit di luar hitam pekat menandakan hujan lebat akan turun pada bila-bila masa guys. Kilat dan petir dah mula sabung menyambung. Udin perlahankan aircon sebab cuaca dah jadi semakin sejuk. Lebih kurang 200 meter di depan, Udin dah nampak hujan turun dengan lebatnya guys. Dia mula pasang siren dan pegang steering dengan sekemas-kemasnya. Udin merempuh hujan lebat tersebut dengan bacaan bismillah. Ali diam sambil matanya memandang tajam ke arah jalan raya dekat depan. Memang pada waktu macam ni, mereka kena berhati-hati sebab kalau hujan lebat, pandangan dekat depan agak terbatas. Takut juga kalau ada kenderaan yang terlibat dalam kemalangan dan sebagainya. Sedang mereka berdua tekun melihat jalan raya di depan, tiba-tiba kedengaran bunyi gegaran yang cukup kuat dari arah belakang guys. Kemudian Udin rasa kenderaan yang dipandu seolah-olah diguncang dengan kuat oleh sesuatu. Badan Udin dan Ali tu huyung-hayang ke kiri dan ke kanan guys. Ali pandang Udin tengok muka Ali dah pucat masa tu. Udin pegang steering dengan kemas, takut-takut kalau kenderaan yang dipandu ni tiba-tiba hilang kawalan pula. Bang, kenapa pula dengan van ni tiba-tiba je berguncang macam ni? Tayar pecah ke? Soalan Ali. Ish, takkanlah, kalau tayar pecah mesti ada bunyi. Lepas tu pula mesti kenderaan ni tak balance langsung. Mungkin sebab banyak terlanggar air bertakung kat jalan raya ni kot, jawab Udin. Ali mengangguk-anggukkan kepala tanda faham. Tapi dari riak muka dia, Udin tahu dia masih tak berpuas hati dengan jawapan Udin tadi. Udin pandang jalan dekat depan dengan penuh teliti. Hujan di luar semakin lebat seolah-olah tak ada tanda nak berhenti dalam waktu terdekat ni. Ketika suasana dia dalam kenderaan bertukar sunyi, tiba-tiba Udin perasan macam ada satu objek yang mengganggu dan menghalang pandangan dia ke belakang melalui cermin sisi di hadapan guys. Udin mula berdebar-debar dan rasa tak sedap hati. Udin cuba memberanikan diri toleh ke belakang dan alangkah terkejutnya Udin bila dia ternampak satu lembaga berpakaian putih berambut panjang sedang tunduk di tepi keranda, seolah-olah sedang menangisi di atas pemergian arwah guys. Jantung Udin berdegup kencang. Dia cuba toleh untuk kali yang kedua kerana ingin memastikan apa yang dia nampak tadi betul-betul ada. Memang sah, lembaga tu masih ada lagi. Udin mendiamkan diri sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran guys. Ali perasan muka Udin dah pucat. Tanpa berfikir panjang, dia terus toleh ke belakang untuk tengok sendiri apa yang Udin nampak. Baik saja dia pandang ke belakang guys, mata dia terus terbeliak macam tak percaya dengan apa yang dia nampak. Bang, apa tu bang? Apa tu?
Tanya Ali pada Udin dengan suara yang terketar-ketar guys. Udin akui memang dia amat takut masa tu. Kaki dia dah menggigil dan menggeletar masa nak tekan pedal minyak. Tapi sebagai seorang yang diberi amanah untuk tugas ni, Udin cuba bersikap tenang guys. Dia tak mahu keadaan jadi lebih kelam kabut. Silap hari bulan kenderaan yang dipandu hilang kawalan pula. Baca je apa-apa yang kau tahu Li. InsyaAllah tak ada apa-apa berlaku. Ini semua kerja setan yang nak menakut-nakutkan kita, jawab Udin cuba tenangkan keadaan. Udin tengok mulut Ali terkumat kamit membaca sesuatu. Udin tak tahu surah apa yang Ali baca sebab bunyi hujan lebat menjadikan pendengaran dia agak terbatas. Sedang Udin asyik membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba dia terdengar sayup-sayup suara tangisan yang mendayu-dayu dari arah belakang guys. Bunyi tangisan tersebut amat syahdu sekali. Bulu tengkuk Udin dah berdiri guys. Demi Allah, Udin tak pernah diuji sedemikian rupa. Ali semakin tak keruan, mukanya pucat lesi guys. Sabar Li, sabar, ini semua kerja setan Li. Kau kuatkan semangat, baca je apa yang kau tahu. InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku ni, kata Udin. Suara tangisan tu berlarutan hampir 5 minit guys. Udin cekalkan hati dan kuatkan semangat untuk terus memandu. Hujan dah semakin reda, mungkin akan berhenti tak lama lagi. Jalan raya dah bertukar terang. Udin menarik nafas lega. Ali masih lagi baca ayat suci Al-Quran. Suara tangisan yang mendayu dari lembaga putih di belakang kenderaan juga dah tak kedengaran lagi guys. Udin memberanikan diri toleh ke belakang. Makhluk tersebut dah hilang. Baru tenang rasa hati Udin. Jam menunjukkan pukul 6.30 petang. Udin melencongkan kenderaan memasuki kawasan hentian rehat di Tapah arah selatan. Masa minum, mereka berdua tak banyak berbual. Mungkin masih lagi terkejut dengan insiden yang baru berlaku tadi. Udin bingung dan cuba cari jawapan kenapa makhluk tersebut meratapi kematian wanita yang dia bawa tu. Mesti ada kisah di sebalik apa yang terjadi. Udin berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan arwah ketiga hayatnya. Semoga rohnya tenang dan ditempatkan di sisi insan-insan mulia yang beramal soleh. Selesai minum, Udin meneruskan perjalanan ke rumah keluarga arwah. Udin berharap perjalanan kali ini selamat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah cerita siang tadi menjadi pengalaman berharga buat mereka berdua. Tengah leka bersembang dengan kawan-kawan, tiba-tiba Syuaib muncul bagi tahu mereka tentang kematian Zaidi dekat Kuala Lumpur. Boy dan kawan-kawan terkejut sebab baru beberapa minggu lepas mereka berjumpa dan berbual dengan arwah masa dia balik ke kampung untuk menguruskan majlis pertunangannya. Arwah yang bekerja di sebuah kilang elektronik di Shah Alam dikatakan meninggal dunia ketika dalam perjalanan dari rumahnya ke klinik kerana diserang sesak nafas secara tiba-tiba. Memang hairan sebab setahu Boy, arwah langsung tak menunjukkan sebarang tanda-tanda sakit guys. Apatah lagi ketika dengannya tempoh hari, arwah begitu ceria dan mengakui tak sabar untuk menanti hari bersejarahnya. Namun daripada dia kita datang dan kepada dia jugalah kita kembali. Boy termenung memikirkan nasib arwah. Tak sangka dia pergi terlalu cepat tanpa sempat mengecapi hari pertunangannya. Boy dan seorang lagi kawan bernama Adli menawarkan diri untuk membawa jenazah Zaidi pulang ke kampung kerana mereka difahamkan segala urusan menuntut jenazah telah dilakukan oleh abang sulung arwah dekat Kuala Lumpur guys. Jadi tugas mereka cukup mudah kerana semuanya telah diuruskan. Setelah selesai mengisi borang untuk menggunakan van jenazah di masjid, Boy dan Adli terus mengambil kunci van kemudian bergegas menuju ke Kuala Lumpur. Boy memecut agak laju sebab tak nak terlambat sampai. Apatah lagi Boy difahamkan jenazah Zaidi telah selesai dibedah siasat. Lagipun perjalanan dari Perak menuju ke Kuala Lumpur memakan masa hampir 4 jam. Itu pun kalau tak jam. Seperti yang Boy jangkakan, setelah hampir 4 jam menempuh perjalanan, mereka akhirnya sampai di Hospital Kuala Lumpur. Boy terus menuju ke pekarangan bilik mayat. Dekat situ dah ramai yang berkumpul guys. Termasuklah abang arwah dan kawan-kawan tempat kerja dia. Boy mengundurkan van dengan berhati-hati supaya senang jenazah dibawa masuk ke dalam van. Selesai segala urusan, mereka tak tunggu lama guys. Selepas minta diri dan bersalaman dengan para tetamu, mereka terus bergerak tinggalkan Kuala Lumpur. Dalam perjalanan pulang tu, mereka tak bersendirian guys, kerana ada 3 buah kenderaan yang dipandu oleh sanak saudara arwah mengekori sehingga ke kampung. Sejam Boy memandu, tak ada sebarang masalah. Semuanya berjalan lancar dan baik. Rasa seram dan bosan hilang sebab sepanjang perjalanan tu, Boy dan Adli asyik rancak bersembang sehinggakan suara mereka lebih kuat daripada suara radio. Namun setelah melepasi pekan Sungai Besar Selangor, tiba-tiba hidung mereka terbau kapur barus yang sangat kuat guys. Boy tanya dekat Adli, ada terbau kapur barus tak? Adli cakap ada. Mereka saling berpandangan dengan 1000 persoalan bermain di fikiran.
Bau kapur barus ni bukan macam yang dibawa angin. Sebaliknya, ia seolah-olah digosok dan diletakkan di bawah hidung mereka guys. Semakin lama bau tu semakin kuat guys. Mulanya mereka bercadang untuk memberhentikan kenderaan dan memeriksa jenazah dekat belakang guys. Namun bila memikirkan ada kenderaan saudara mara arwah yang mengekori, terus mereka batalkan niat tersebut. Takut ada pula antara mereka yang tak senang dan berfikir bukan-bukan nanti. Boy dan Adli meneruskan perjalanan dan hanya diam je. Pelbagai andaian mula bermain di fikiran. Tanpa disedari, bau kapur barus yang menyengat hidung tadi hilang secara tiba-tiba. Namun tak sampai beberapa saat selepas tu, mereka dikejutkan dengan bunyi ketukan bertalu-talu dari arah belakang. Bunyinya macam orang sedang mengetuk paku untuk membaiki pintu. Boy dan Adli saling berpandangan. Boy tengok mulut Adli dah terkumat kamit membaca sesuatu sambil bangun dari tempat duduknya dan meninjau ke belakang. Boy, kita ada masalah ni. Aku rasa bunyi ketukan tu datangnya dari dalam keranda ni Boy. Apa kita nak buat ni? Tanya Adli. Boy tergamam. Apa pula yang jadi ni? Bunyi ketukan semakin kuat guys. Boy bagi tahu Adli yang mereka terpaksa juga berhentikan kenderaan untuk memeriksa apa yang berlaku. Namun Boy tak nak nampak secara terang-terangan. Mau tak mau mereka kena cari jalan. Berpura-pura untuk berhenti minum supaya tak ada ahli keluarga arwah yang perasan. Kemudian Boy memberhentikan kenderaan di sebuah gerai makan berhampiran jalan besar di Pekan Sahabat Bernam. Kereta ahli keluarga arwah yang mengekori mereka sepanjang perjalanan tadi pun berhenti guys. Boy suruh mereka pergi cari tempat dan pesan minuman dulu sebab dia nak periksa air van. Sebaik saja mereka beredar, Boy dan Adli terus periksa jenazah dekat belakang. Mereka dapati kain penutup yang balut keranda arwah telah terjatuh ke lantai kenderaan guys. Mereka kemudiannya membuka penutup keranda kerana ingin memeriksa keadaan jenazah pula. Sebaik saja dibuka, alangkah terperanjatnya mereka kerana kain kapan jenazah telah terburai macam ada yang membukanya. Keadaan jenazah juga amat tak terurus. Tangan yang dah dikiamkan telah terkeluar dari kapan yang membaluti jasadnya. Muka arwah yang berkulit sawo matang pula telah bertukar kehitaman, macam terkena jelaga pelita minyak tanah. Boy betul-betul keliru dengan apa yang berlaku. Boy pegang tubuh arwah dan periksa nadinya. Sah, arwah telah meninggal dunia. Namun yang menjadi tanda tanya sekarang ni, dari mana pula bunyi ketukan yang Boy dan Adli dengar tadi? Takkan jasad arwah pula yang bangun dan ketuk papan keranda? Boy dah mula rasa pelik guys. Tak nak memikirkan perkara yang bukan-bukan, Boy minta pertolongan Adli untuk membantu menguruskan jenazah sebaik mungkin. Mereka betulkan keadaan jenazah seperti sedia kala. Kiamkan tangannya, betulkan kedudukannya dan kemaskan ikatan kapannya biar sempurna. Boy tak nak bila sampai dekat kampung nanti, jenazah arwah berada dalam keadaan yang tidak sempurna sehingga orang yang melihatnya akan terfikir bukan-bukan. Setelah selesai, mereka terus menuju ke gerai makan. Kenapa lama sangat Boy? Van ada masalah ke? Tanya abang arwah kepada Boy. Tak ada apa-apa bang, semuanya okey. Cuma saya tambah sikit air lagi dekat tangki. Lepas ni tak payah berhenti dekat mana-mana, jawab Boy cuba sembunyikan perkara sebenar. Abang arwah tersenyum memandang Boy. Namun dari raut wajahnya, Boy percaya yang dia meragui apa yang Boy berkatakan. Abang nak tanya dengan kau terus terang ni, ada apa-apa perkara pelik tak yang berlaku sepanjang perjalanan tadi? Bisiknya dekat telinga Boy. Boy terkejut kemudian pandang Adli dengan 1000 persoalan. Pelik, macam mana pula abang arwah boleh tahu situasi yang mereka lalui tadi? Mesti ada cerita yang dirahsiakan daripada pengetahuan mereka berdua. Abang arwah kemudian memberikan isyarat kepada mereka supaya ikut dia. Mungkin dia berpendapat tak manis untuk bercerita di tengah halayak ramai bersama saudara mara yang lain. Boy dan Adli mengekorinya dengan penuh rasa ingin tahu. Macam ni lah, biar abang cerita dekat korang berdua. Abang tahu ada sesuatu yang berlaku pada korang sepanjang perjalanan tadi. Masa turun dari kenderaan tadi pun abang dah nampak muka korang berdua pucat, kata abang arwah. Sebenarnya arwah ni seorang yang cukup baik, mendengar kata dan tak pernah melawan, terutamanya pada kami adik-beradik. Tapi bila dia dah kenal seorang perempuan yang dia bercadang nak bertunang bulan depan ni, perangai dia tiba-tiba berubah. Boy dan Adli hanya diam dan mendengar apa yang abang arwah ceritakan. Kami bukanlah menghalang niat baik dia, tapi perempuan yang dia pilih tu kami cukup kenal. Perempuan tu bukannya nak arwah pun, tapi sekadar nak kikis duit dia je. Abang dah cakap dengan arwah tapi dia tak percaya. Dia lebih percaya ke perempuan tu daripada adik-beradiknya sendiri, kata abang arwah lagi. Arwah memang dah gila dekat perempuan tu, sampai sanggup pergi cari bomoh semata-mata tak nak perempuan tu jatuh dekat tangan orang lain. Abang dapat tahu arwah pergi sampai Thailand untuk cari bomoh siam sebab nak dapatkan minyak guna-guna. Tapi sudahnya entah apa yang tak kena, hantu siam tu kena dekat dia balik. Kalau korang berdua nak tahu, kematian arwah ni memang misteri. Sesak nafas tu sebagai alasan je sebab setahu abang sepanjang hidup
arwah okey je. Dia tak pernah pula mengadu ada masalah kesihatan. Lepas tu pula, masa dekat hospital sebelum bedah siasat, muka arwah jadi hitam macam terbakar. Jadi abang tak hairanlah kalau ada perkara-perkara pelik yang muncul selepas kematian arwah. Sebab abang sendiri pun tak sempat nak tanya habis tentang perkara tu. Satu lagi, cuba korang tengok, ada tak perempuan tu datang melawat arwah masa dekat hospital tadi? Tak ada kan? Jadi korang boleh nilaikan sendiri apa yang abang cakap tadi betul atau rekaan, kata abang arwah dengan nada tak puas hati. Boy dan Adil melopong dengan cerita abang arwah. Memang Boy tak sangka ada cerita lain di sebalik kematian arwah. Mereka berdua berjanji tak akan ceritakan perkara tu pada sesiapa, terutamanya pada saudara mara dan penduduk kampung. Takut nanti ianya boleh mengundang pandangan negatif kepada keluarga arwah. Sebelum memulakan perjalanan, abang arwah datang berjumpa Boy dan minta izin untuk membuka keranda yang menutupi arwah adiknya tu. Boy menurut saja permintaannya, dan sebaik saja keranda dibuka, dia mengangkat tangan berdoa serta membaca sesuatu. Setelah tu dia meraup tapak tangannya ke muka arwah. Alhamdulillah, perjalanan mereka dari Sabak Bernam ke rumah arwah di Perak berjalan lancar tanpa sebarang kesulitan, sehinggalah saat jenazah selamat dikubumikan. Walaupun peristiwa ni dah berlaku hampir 5 tahun, sehingga hari ni Boy masih lagi menyimpan rahsia tersebut daripada pengetahuan sesiapa. Namun jauh di sudut hati, dia masih lagi ingin tahu dengan lebih lanjut lagi. Boy sentiasa menunggu kepulangan abang arwah ke kampung, dan mungkin mereka boleh bersembang panjang lagi selepas ni. Ok guys, sampai sini video untuk hari ni. Jangan lupa subscribe guys. Kita jumpa di video akan datang. Adios.